Tepi tu. Okay, saya dah record dah meeting ni. So, behave Okay, ni adalah high impact presentation. Apa tu high impact presentation? Benda ni yang penting untuk kamu, orang kata untuk dalam presentation kamu lah. Apa benda yang perlu kamu macam mana cara nak present. Okay, di dalam high impact presentation ni, sebelum saya teruskan, saya nak maklumkan pada kamu, sebenarnya slide ni adalah membantu. 54% atau 55% adalah slide. Kan, untuk intonasi lebih kurang dalam 30%. Yang lain-lain tu adalah faktor-faktor luaran lah. Jadi kalau slide kamu tak okey, kan, jadi orang kata benda tu akan apa kata mengganggu konsentrasi kamu punya orang siapa atau pelatih ataupun siapa yang tengok. Okey. Nampak Nampak kan? Nampak. Okey, ni saya pergi dulu ikutkan kursus ni 2 hari. Tetapi benda ni dia sekejap je. Dia buat sehari je. Ni daripada luar konsultan yang buat ni. Kursus ni. Yang ni semua pegawai je yang pergi. Tak ramai pun. Okey. Dia lebih kepada apakah perkara yang mata suka. Kamu boleh gagak apa benda yang mata suka? Bukan Neolofa. Okey. Mata dia minat kepada cahaya. So cahaya tu adalah orang kata salah satu faktor dia. Di mana cahaya tu menarik perhatian mata kita. Kan, jadi kalau contoh kamu present, seboleh-bolehnya background dia hitam lah. Dan tu nanti saya cerita. Teknik untuk penyelesaian slide tu nanti saya ada kelas lain. Jadi dia kata contohnya kita dalam keadaan bilik mesyuarat. Bila orang buka je pintu, kita akan tertarik dengan cahaya yang kat luar tu. Sama juga kalau kamu kat rumah tidur dalam bilik yang gelap, bila buka cahaya sikit mengganggu kita kan. So nampak benda tu yang mengganggu kita punya konsentrasi. Jadi cahaya tu adalah memain peranan dalam kamu punya presentation. Seterusnya adalah saiz. Saiz, mata ni tertarik kepada saiz yang besar berbanding dengan saiz yang kecil. Jadi dalam presentation kamu, mana yang kamu nak highlight, mana yang kamu nak utarakan, yang kamu nak keraskan kat situ, kamu kena besarkan benda image tu. Seterusnya, kurangkan benda yang bergerak ataupun makhluk yang bergerak. Kan? Kenapa? Sebab pergerakan ni akan mengganggu. Kalau dulu kita ingat kita kursus dulu ada bendera Malaysia yang bergerak dekat slide tu kan. Orang tengok benda tu bergerak je. Jadi kalau contoh laser pointer, saya bergerakkan, nampak saya punya cursor ni kan. Kamu pun tertarik dengan cursor saya ni. Mana dia pergi. Jadi dalam slide kamu jangan ada pergerakan atau animasi apa-apa. Buat statik saja. Okay. Seterusnya adalah maksimumkan 6 perkara dalam satu slide. Maksudnya 6 perkara ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 benda je dalam slide ni. Jangan lebih. Lebih tu dah dia menghilangkan konsentrasi. Dan ingat, dalam satu slide ni kamu cerita satu perkara saja. Contoh, kamu cerita berkenaan dengan perkara 1. Kemudian perkara 2. Kemudian perkara 3. Kan? Kenapa kamu nak utarakan tu? Sebab kalau kamu letakkan semua macam ni, jadi masa contohnya saya tengah ajar nombor 1. Kamu masa tu konsentrasi kamu tinggilah, kamu ambil kira kamu maklum. Tetapi bila masuk kedua ni kamu dah tidur. Padahal saya dah cakap pasal 3. Bila nombor 3 ni baru kamu sedar. Dan kamu ingat saya masih cerita lagi perkara nombor 1. Kan? Tu yang pentingnya kamu buat dengan cara macam ni. Jadi bila kamu sedar pun kamu tahu saya sekarang tengah bercakap berkenaan dengan perkara nombor 3. Seterusnya, besarkan font yang menjadi tumpuan dan kecilkan font yang tak menjadi tumpuan. Jadi kalau sini saya tengok font. Jadi font ni saya nak tekankan. Jadi besarkan font yang menjadi sesuatu benda yang kamu nak tekankan. Dan kecilkan font yang tidak menjadi tumpuan. Rasa kamu tak nak present tu, kecilkan dia. Kan? Jadi benda tu agak benda-benda yang tak penting lah. Kat sini yang saya pentingkan kecilkan dengan tidak. So gunakan gambar sebenar dan buka avatar. Ia bermaksud guna gambar betul lah, jangan guna letak gambar-gambar kartun macam ni. Kan? Sebab sekarang ni dia akan mengurangkan konsentrasi, tengok bosan. Kan? Sekarang ni semua akan guna gambar-gambar yang gambar-gambar real lah manusia. Dan gunakan latar belakang yang gelap. Macam saya cakap ni sebab dia mata kita tertarik pada cahaya. So kita tengok dekat Apple, Samsung apa kan. Semua dia menggunakan background hitam dengan biru gelap lah dia guna. Dia tak guna warna-warna lain. Dan cerita mana nombor dan statistik. Maksudnya kat sini, guna nombor dan statistik ni, jangan letak pendrive ni 1 terabyte.
Kalau saya tanya 1 terabyte tu besar mana? Kan susah orang nak ni, 1 terabyte, 1000 gigabyte. Kan? Daripada kamu explain tu, kamu cerita macam ni je. 1 juta gambar beresolusi tinggi, dia boleh masukkan 300 jam movie ataupun dia boleh masuk 500,000 lagu. Maksudnya bagi orang lagi faham, jangan letak 1 terabyte, letak benda macam ni. Yang ni yang dia masukkan. Seterusnya gunakan font yang elakkan guna font yang berkaki. Yang berkaki ni maksudnya macam Times New Roman dengan Lucida ni. Ni yang berkaki dia masukkan nampak dekat ujung-ujung font ni dia ada macam kaki kan. Yang tu. So gunakan Arial macam Arial kat atas ni. Elakkan font berkaki ni. Ini adalah Arial. So dia akan nampak lebih eksklusif, nampak lebih corporate, nampak lebih profesional. Dan guna gambar 80%, tulisan 20%. Banyakkan gambar, kurangkan tulisan. Okey ya? Seterusnya maksimumkan 3 gambar dan 1 slide. Maksudnya dalam satu slide ni kamu boleh maksimum 3 je, jangan lebih. Sebab bila lebih 3 ni memang dalam keadaan tertentu ada 5, tetapi jangan selalu. So kalau boleh 5 saja. Dan seterusnya keep it simple. Buat slide kamu simple, jangan buat yang fancy-fancy sangat. Dan jangan guna slide sebagai nota. Maksudnya jangan orang biasanya buat write up tu, lepas tu copy paste. Kan? Dah tu kamu baca slide tu. Tu yang kata membaca slide. Jadi kamu kena guna nota tu sebenarnya adalah sebagai rujukan untuk kamu lulus exam ataupun nak lebih pemahaman. Tetapi slide ni hanya benda yang ringkas saja untuk memudahkan orang faham. Dan yang paling penting sekali adalah persediaan. Persediaan tu lah sebenarnya kunci dia. Kan? Tanpa persediaan memang kamu tak boleh present. Okey Faham? Okay Dan. Okey. Itu sahaja untuk high impact presentation. Untuk kelas slide nanti saya akan buat yang lain lah insyaAllah. Jadi ada sebarang soalan sebelum saya tamatkan ni sebab kita dah Zuhur dah, dekat Zuhur. Saya bagi 3 soalan. Kalau tak ada 3 soalan, saya tutup. Tadi dengan KJ dah tak 5 kan?